Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Berita Parlimen edisi Selasa, 26 Julai 2022 bersama saya Mohan Chinasami. Dewan Raya meluluskan rang Undang-Undang Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis 2020 IPCC. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin ketika membentangkan RUU itu berkata, Kementerian Dalam Negeri mahu menubuhkan sebuah suruhanjaya yang bertanggungjawab melaksanakan siasatan berhubung aduan tata kelakuan anggota polis Diraja Malaysia PDRM. Tegasnya, penubuhan IPCC akan mempertingkat integriti pasukan polis, mengurangkan salah laku dalam kalangan anggota polis dan meningkatkan keyakinan orang ramai terhadap pasukan polis. RUU IPCC ini memberi fokus kepada penubuhan suatu badan untuk melaksanakan siasatan manakala tindakan dan hukuman tata tertib masih dikekalkan dengan Suruhanjaya Pasukan Polis SPP mengikut peruntukan sedia ada di dalam perkara 140 Perlembagaan Persekutuan. Dasar ini juga diguna pakai oleh kerajaan dalam rangka Akta Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasa SIAP 2009. RUU IPCC ini digubal setelah dibuat perbandingan di antara Independent Office for Police Conduct dan Independent Police Complaints Council Hong Kong. Jelasnya, penggubalan RUU IPCC sudah mengambil kira 3 perkara utama, iaitu pengasingan kuasa bersifat terbuka dan adil kepada anggota polis serta berperanan sebagai rujukan mandatori. Turut dibangkitkan isu kematian dalam tahanan. Dewan diberitahu Jemaah Menteri bersetuju memberi peruntukan kepada polis bagi membolehkan siasatan dilakukan secepat mungkin. Saringan kesihatan juga akan lakukan oleh panel doktor yang dilantik. Tapi oleh kerana dia banyak kekangannya, maka saya minta supaya kita lantik panel of doctors, private doctors, klinik-klinik untuk kita memastikan kita dapat lakukan dengan secepat mungkin. Alhamdulillah, setelah pun diterima baik oleh Jemaah Menteri, saya juga mahu supaya CCTV juga akan dipasang di lokap-lokap. Kerana masalah ni timbulnya itulah. Kerana orang kata banyak kematian, orang kena tuduh dipukul dan sebagainya. Datuk Seri Hamzah berkata demikian ketika menggulung perbahasan RUU IPCC. Dewan Rakyat turut meluluskan usul lanjutan subsection 4-5 Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA Akta 747. Terdahulu, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Haizan Harun memutuskan usul itu diundi secara belah bahagian selepas Wakil Teluk Intan Ngah Komeng menggesa undian sedemikian berdasarkan Peraturan Mesyuarat 46. Saya dah tanya. Undian belah bahagian diadakan selepas ia disokong 15 ahli parlimen seperti prasyarat yang ditetapkan dalam Peraturan Mesyuarat 46. Usul itu kemudian diluluskan apabila 111 menyokong, 88 menentang, manakala 21 tidak hadir. Usul pelanjutan subsection 4-5 Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA Akta 747 yang dibentangkan semula di Dewan Rakyat membolehkan akta itu terus berkuat kuasa untuk tempoh 5 tahun lagi mulai 31 Julai ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata subsection itu perlu dilanjutkan bagi menangani ancaman terhadap kedaulatan negara, keselamatan dan ketenteraman awam. Kita tidak boleh berkompromi dengan anasir-anasir yang mengancam keselamatan negara dan tugas pihak PDRM serta semua agensi keselamatan dalam negara kita adalah bagi memastikan negara ini aman dan selamat untuk didiami. Meskipun akta itu memperuntukkan 28 hari untuk melakukan siasatan, namun secara realitinya, polis hanya mempunyai tempoh 21 hari bagi membuat penyiasatan.
Akta 747 itu juga memberikan keadilan buat orang yang ditahan termasuk peluang berjumpa dengan peguam dan kes-kes kesalahan keselamatan itu juga dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Ia juga tidak boleh dibandingkan dengan Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA 1960 kerana SOSMA memberi peluang dan hak yang cukup kepada orang tahanan dari sudut undang-undang. 20 Julai lalu, Dewan Rakyat meluluskan usul membatalkan keputusan Dewan pada 23 Mac lepas yang menolak lanjutan penguatkuasaan subsection 4/5 itu. Cadangan beberapa ahli parlimen mengenai SOSMA akan diteliti. Ia termasuk isu pembelaan terhadap orang yang ditahan. Datuk Seri Hamzah menyatakan persetujuan itu ketika menggulung perbahasan usul lanjutan tahanan SOSMA. Beliau turut memberikan jaminan SOSMA tidak akan digunakan untuk tujuan kepentingan politik, salah guna kuasa atau kezaliman. Sebaliknya, ia hanya akan digunakan bagi tujuan keselamatan. Kalau di Tanduo yang berlaku di Sabah, kita perlukan SOSMA. Kepada mereka yang tak menyokong ini adalah nak membiarkan. Saya rasa tak adil lah kalau kita kata, Mana kita nak biar, mereka yang ditangkap itu dizalimi. Mereka yang ditangkap itu dizalimi. Mana mungkin mereka yang ditangkap itu dizalimi apabila kita tahu mereka menyalahkan. Pindaan SOSMA disifatkan sebagai alat kepada pihak berkuasa dalam menjaga keamanan serta kedaulatan negara. Oleh itu, langkah menahan individu selama 28 hari di bawah akta itu adalah wajar. Jadi dalam hal ini, kalau kita mahu membela rakyat yang tidak berdosa, yang seharusnya undang-undang menjaga mereka, maka kita kenalah berikan alat kepada pihak polis untuk menyiasat. Dan saya telah mendengar apa yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri, apa keperluan mereka. Jadi apa keperluan mereka kita harus beri. Beliau berkata demikian semasa membahaskan usul pelanjutan subsection 4/5 kesalahan keselamatan langkah-langkah khas 2012 SOSMA Akta 747 di Dewan Rakyat. Menurutnya, pindaan sesuatu usul undang-undang oleh sesuatu kementerian tidak seharusnya meminggirkan mana-mana pihak. Ini kerana undang-undang yang digubal di negara ini adalah bagi melindungi rakyat. Bagi ahli Parlimen Pontian Datuk Seri Ahmad Mazlan, SOSMA mungkin antara penyumbang kepada pencapaian Malaysia yang mendapat kedudukan ke-18 sebagai negara paling aman di dunia. Ia berdasarkan laporan dikeluarkan oleh Institut Ekonomi dan Keamanan yang berpusat di Geneva pada 24 Julai lalu. Maka saya dengan ini mengumumkan bahawa Malaysia adalah di tahap nombor 18 paling aman dalam dunia. Ingin saya kongsikan di sini. Daripada 194 negara, Malaysia nombor 18 paling aman dalam dunia. Saya kira antara sebabnya ialah SOSMA. Saya nak Kalau tanya, bukan kerana SOSMA, saya tak tahulah Malaysia nombor berapa. Beliau berkata tanpa SOSMA, agak sukar bagi pihak berkuasa mengambil tindakan ke atas kumpulan penjenayah yang mengancam kedaulatan, keselamatan dan ketenteraman awam negara. Pada 18 Februari tahun 2020, kita ada tangkapan 18 orang oleh polis, 12 warga negara Malaysia, 4 warga Bangladesh, 2 warga Pakistan. Apa yang mereka lakukan? Menggodam sistem immigration. Bayangkan kalau kita tidak ada SOSMA, bagaimana nak menangkap mereka ini. Ahli Parlimen Pago Tan Sri Muhyiddin Yassin pula berkata tempoh tahanan individu sehingga 28 hari di bawah SOSMA adalah perlu. Ini kerana kesalahan di bawah akta itu bukan melibatkan jenayah biasa tetapi berkaitan kegiatan keganasan atau sebarang tindakan yang boleh mengancam ketenteraman awam dan keselamatan negara. Ia juga buktikan polis menjalankan siasatan rapi dan mengumpulkan bahan bukti sebelum pihak yang dituduh dihadapkan ke muka pengadilan. Harus diingat bahawa usul ini tidak bermakna kita mempertikaikan kredibiliti dan kecekapan anggota polis yang sememangnya arif dalam menjalankan tugas mereka. Namun dalam kes-kes yang melibatkan jenayah
keganasan dan ancaman terhadap keselamatan negara, kita memerlukan langkah-langkah yang lebih khusus untuk membantu pihak polis melengkapkan siasatan dan pada masa yang sama mengelakkan risiko suspek lepas bebas untuk melakukan tindakan-tindakan keganasan yang boleh mengancam keselamatan negara dan nyawa rakyat. Baik, Kementerian Kewangan komited memberi fokus kepada kemampanan fizikal negara dan insentif bagi mencapai agenda tersebut. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Mohamed Shah Abdullah berkata, perincian mengenainya dijangka akan diumumkan dalam Belanjawan 2023 kelak. Untuk menangani kesan kenaikan harga barangan keperluan asas, kerajaan terus melaksanakan pemberian subsidi sedia ada di samping bantuan sosial lain. Seperti mana yang Muhammad sebutkan tadi, adakah kita akan lakukan secara bersasar ataupun kita masih nak mengekalkan secara berpukal? Ini satu keputusan yang cukup besar yang Muhammad. Itu sebabnya Kementerian Kewangan meneliti sepenuhnya dan membuat libat urus sebaik mungkin, dan insya-Allah dalam masa yang terdekat semasa Belanjawan 2023 mungkin kita akan mengumumkan perkara-perkara yang akan memberi kemampanan fiskal negara. Beliau menjawab soalan tambahan Wakil Jempol Datuk Muhammad Salim Muhammad Sharif. Tambahnya, peningkatan kadar dasar semalaman OPR secara bersasar juga sedikit sebanyak membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada suku kedua tahun ini. Kerajaan bercadang menarik balik sekatan ekspor ayam dalam masa terdekat. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh berkata, tarikhnya belum diputuskan buat masa ini. Tarikh belum ada lagi, tetapi insya-Allah dia tidak lama. Dia tidak lama. Kita dah ada jawatan kuasa jihad inflasi. Dan saya pun duduk. Menteri tidak lama maksudnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 yang bulan. Yang dengan maaf kita belum ada keputusan lagi. Saya tak boleh nak sebut 1 bulan, 2 bulan. Tapi umumnya ekspor ini dah lama. Keuntungan dah banyak. Sabar dulu. Sebulan, 2 bulan tu sabar dulu. Kementerian telah melaksanakan pelbagai intervensi untuk mengukuhkan sekuriti bekalan makanan negara. Antaranya, sekatan ekspor ayam berkuat kuasa 1 Jun lalu melibatkan bekalan ayam sebanyak 3.6 juta ekor sebulan. Beliau menjawab pertanyaan tambahan Wakil Bayan Baru Sim Zezin. 3 lagi jenis ubat-ubatan akan diagihkan dalam stok penimbal kepada pihak perubatan swasta bagi menampung kekurangan bekalan ubat-ubatan di pasaran. Ia termasuk Promethazine untuk rawatan selsema serta Salbutamol dan Theophylline untuk merawat asma. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata pihaknya sedang menerima pesanan untuk ubat-ubatan terbabit dari klinik dan hospital swasta. Setakat 22 Julai lalu, stok penimbal paracetamol dilepaskan kepada 220 hospital dan klinik swasta. KKM juga sedang merangka strategi bagi memastikan bekalan ubat-ubatan negara sentiasa mencukupi. Antaranya menggalakkan syarikat farmaseutical tempatan mengeluarkan ubat-ubatan sendiri dan membangunkan sistem farmaseutical secara track and trace. Untuk jangka masa panjang, antara inisiatif yang telah dirancang bagi memastikan country drug security and self-reliance dengan izin, terutamanya dalam situasi krisis adalah mengukuhkan kerjasama serantau ASEAN melalui ASEAN Drug Security and Self-Reliance Framework. Satu kerangka sedang diperhalusi bagi mewujudkan kerjasama strategik bersama negara-negara pengeluar API seperti India dan China bagi menjamin bekalan API untuk kegunaan negara termasuk semasa krisis. Dan yang keenam, peranan advokasi KKM berkaitan paten produk farmaseutical akan diperkukuhkan melalui kerjasama dengan Perbadanan Harta Intelek Malaysia MyIPO untuk mengelakkan paten evergreening. Beliau menjawab soalan Wakil Kota Belud Isna Raisah Munirah Majlis dalam waktu pertanyaan menteri.
dan pasca. Cadangan perlunya perjanjian baru bagi menggantikan perjanjian Malaysia 1963 MA63 adalah terpesong daripada perjuangan nasionalisme negara. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili, tiada sesiapa harus mengubah perjanjian asas itu yang membentuk Malaysia. Mengabaikan MA63 bermakna membelakangkan Persekutuan Malaysia. Tanpa perjanjian tersebut, tiada rujukan dan asas untuk membincangkan isu-isu yang memberi manfaat kepada Sabah dan Sarawak. Pandangan sebegini sangat mengelirukan, jauh dari tersasar dan tidak selaras dengan perlembagaan yang telah kita luluskan di Dewan Yang Mulia ini, yang mana perjanjian Malaysia 63 kini telah menjadi sebahagian daripada perlembagaan persekutuan. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Sepanggar, Datuk Muhammad Aziz Zaman. Tumpuan kini seharusnya memastikan perkara yang dipersetujui semasa pembentukan Malaysia telah dipatuhi atau belum dipenuhi. Tegas beliau lagi, permainan semantik dan politik perlu dielak kerana tidak membawa kebaikan. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK telah membatalkan lesen 8 syarikat agensi pelancongan berdaftar yang melanggar pelbagai kesalahan di bawah Akta Industri Pelancongan 1992. Manakala satu lagi syarikat berdepan penggantungan lesen kerana disyaki terlibat kes penipuan visa forada baru-baru ini. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, MOTEK dan tabung haji sentiasa menggerakkan penguatkuasaan secara proaktif bagi mengelak kes penipuan haji berlaku. Maka kita ada peruntukan di bawah Seksyen 5.2 dan ada juga 5 dalam kurungan 2 ya. Kalau mereka menjalankan perniagaan tanpa lesen. Tapi kalau mereka telah menyalahkan undang-undang di bawah MOTEK, mereka yang berdaftar dengan kita, ianya adalah satu kesalahan di mana perlu dibuktikan pengusahaan pelancongan berlesen itu menjalankan perniagaannya mengikut cara yang memudaratkan kepentingan orang awam, industri pelancongan atau ekonomi negara. Tadi nak tanya dari segi statistik ya. Kita telah mengambil tindakan bagi mereka yang melanggar peraturan di bawah Akta Industri Pelancongan 1992, Akta 482. Pengguna turut nasihatkan berhati-hati ketika berurusan dengan mana-mana agensi pelancongan yang menawarkan pakej haji. Beliau menjawab soalan tambahan Wakil Bukit Bintang, Fong Kui Lun. Yang berjaya dikesan dan diambil tindakan. Semua spektrum 5G yang dikenal pasti telah diagihkan sepenuhnya kepada Digital Nasional Berhad DNB bagi penyediaan perkhidmatan 5G di seluruh negara. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Zaidi Zainul Abidin, DNB juga sedang bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak dan agensi-agensi berkaitan bagi memastikan pembangunan rangkaian 5G berjalan lancar. Pelaksanaan pembangunan rangkaian 5G di Sarawak bermula pada suku kedua tahun ini. Untuk tahun 2022, sebanyak 339 tapak 5G dirancang, dibangunkan iaitu 227 tapak di daerah Kuching dan 112 tapak di daerah Miri. Sehingga 11 Julai 2022, sebanyak 17 tapak telah siap dibangunkan, semuanya di daerah Kuching. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Sibuti, Lukuan Isman Awang Sauni. Terima kasih Datuk Speaker. Kedah, Pahang, Kelantan dan Terengganu berminat melaksanakan aktiviti perlombongan unsur nadir bumi bukan radioaktif NRREE. Bagaimanapun, Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, negeri berkenaan diminta menunggu sehingga projek perintis perlombongan NRREE di Mukim Kenering dalam daerah Hulu Perak dilaksanakan terlebih dahulu. Aktiviti perlombongan dijangka bermula seawal Ogos depan dengan hasil pertama dijangka dikeluarkan November kelak.
Sekiranya prosedur operasi standard SOP perlombongan NRREE Perak yang dibangunkan kementerian mampu mengawal selia aktiviti perlombongan, ia akan diperluaskan ke negeri lain. Dokumen menjadi rujukan agar kemakmuran ekonomi, kelestarian alam sekitar dan kesejahteraan masyarakat seimbang. Dan untuk memastikan kawal selia yang rapi terhadap pembangunan ini, sebuah jawatankuasa pemantau serta kerajaan telah melantik sebuah penilai bebas untuk membuat pemantauan berkala serta membuat penilaian impak terhadap pelaksanaan aktiviti projek perintis ini yang dinilai dari sudut keselamatan penggunaan kaedah in situ leaching, penilaian terhadap sumber air bawah tanah dan air permukaan, penilaian kondisi tanah dan tanaman, kos pengeluaran mineral, impak limpahan ekonomi setempat dan kesihatan masyarakat di sekitar kawasan itu. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Merbuk Nur Azrina Surip. Apakah langkah-langkah segera dalam Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia mencadangkan Kerajaan Negeri Kedah menjadikan Gunung Inas hutang pelindungan yang berfungsi sebagai kawasan tadahan air, sekaligus menjamin keselamatan rakyat Baling yang dilanda banjir 4 Julai lalu. Kerajaan negeri turut diminta menanam semula pokok di gunung berkenaan yang dijadikan tapak projek penanaman durian hybrid. Saya kira ini juga di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, khususnya Jabatan Perhutanan Negeri Kedah atas arahan daripada kepimpinan Kerajaan Negeri Kedah, sama ada 5,000 pokok yang ditanam di atas 52 hektar tanah di atas Gunung Inas itu nak dihapuskan ataupun tidak, itu terpulang kepada kerajaan negeri. Tetapi Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia mengarahkan atau mencadangkan supaya Kerajaan Negeri Kedah mengambil langkah untuk melakukan penanaman ataupun reforestation semula di atas tanah yang diluluskan untuk ladang hutan seluas 5,000 hektar di atas gunung itu. Sama ada nak ditebang yang dah ditanam ataupun nak dikekalkan yang sudah ditanam sehingga habis tempohnya dan ditambah dengan kawasan yang belum ditanam, itu di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Pihak Kerajaan Persekutuan sebagaimana Yang Berhormat pun sedia maklum hanya boleh memberi nasihat, pandangan termasuk pandangan teknikal dan sebagainya, bukan penguatkuasaan. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Baling Datuk Seri Aziz Abdul Rahim. Kementerian juga telah menghantar surat pemakluman rasmi perihal langkah kewaspadaan awam di kawasan tadahan Gunung Inas kepada Kerajaan Negeri Kedah 22 Julai lalu. Baik, Jawatankuasa Pilihan Khas Hal Ehwal Antarabangsa akan memulakan prosiding isu tuntutan kumpulan sulu ke atas aset-aset negara 11 Ogos depan. Pengurusinya Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata ia selaras dengan Peraturan Mesyuarat 83/4 Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Jelas beliau prosiding wajar dimulakan selepas beberapa usul dikemukakan beberapa ahli parlimen berdasarkan Peraturan Mesyuarat 18/1 dan -2 ditolak untuk dibahas dalam Dewan Rakyat. Jawatankuasa juga telah berbincang dan berpandangan tuntutan kumpulan sulu adalah isu yang sangat serius dan berpotensi menjejaskan kepentingan negara jika tidak ditangani dengan baik. Jawatankuasa Hal Ehwal Antarabangsa yang saya menjadi pengurusinya dan terdiri daripada ahli Dewan Rakyat, daripada pihak kerajaan dan pembangkang, dan prosiding ini dijangka akan bermula pada minggu ini, di mana kami telah mendapat ketetapan bahawa pada 11 hari bulan Ogos, maknanya Menteri Luar dan juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri secara umumnya akan memberikan kerjasama untuk mereka hadir dan insya-Allah kita akan menjayakan proses prosiding ini demi kepentingan negara. Beliau bercakap demikian pada sidang media di Parlimen. Minggu lalu, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun menolak usul isu berkaitan kumpulan sulu dan Petronas dibahaskan ahli Parlimen.
Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya tindakan junta Myanmar menghukum mati 4 aktivis demokrasi di negara itu. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah, menyifatkan tindakan itu melanggar hak asasi kemanusiaan sekaligus meremehkan pelaksanaan konsensus 5 perkara ASEAN. We condemn the action by the junta to execute the 4 activists. We feel that this is a crime against humanity. I believe the foreign ministers, when we meet in Phnom Penh on the 3rd of August, will look into this. And just about a week before the ASEAN foreign ministers meeting in Phnom Penh. So we look at it that as if the junta is making a mockery of the 5-point consensus. And I think we really have to look at this very, very seriously. Terdahulu, pihak berkuasa tentera Myanmar menghukum mati 4 aktivis demokrasi yang dituduh membantu menjalankan tindakan keganasan. Hukuman mati itu pertama kali dilakukan dalam beberapa dekad di negara Asia Tenggara. Buku dinamika Parlimen Malaysia mendepani COVID-19 dilancarkan di Parlimen hari ini. Tujuannya mendokumentasikan aspek pengurusan langkah-langkah kawalan penularan COVID-19 di Parlimen Malaysia dan merekodkan pengalaman mendepani cabaran wabak tersebut. Pelancaran buku disempurnakan yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun. Antara yang dimuatkan kaedah persidangan mengikut norma baharu di Dewan Rakyat dan Dewan Negara, penglibatan ahli parlimen di persidangan antarabangsa dan langkah pencegahan penularan COVID-19. Buku tersebut juga menjadi rujukan dan panduan kepada semua pihak mengurus dan menyelaras badan perundangan di setiap negeri. Langkah kawalan dan pendekatan dinamik yang dilaksanakan pengurusan Parlimen Malaysia penting bagi memastikan Parlimen dapat terus bersidang dengan selamat dalam melaksanakan fungsinya. Baik, berita Parlimen 26 Julai 2022 berakhir di sini. Saya Mohan Chinasami, salam hormat dan salam keluarga Malaysia.